Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita dalam topik kawalan hidrolik. Hari ini kita akan melihat contoh litar skema dan kendalian sistem kawalan hidrolik di muka surat 194. Litar kawalan hidrolik ini menggunakan injak kawalan arah 4-3 yang membolehkan silinder dui tindakan berfungsi dalam 3 kedudukan. Kalau kita lihat rajah 4.28 ni ada 3 rajah litar. Rajah litarnya ada 3 tapi litarnya ada 1. Ini untuk menjelaskan kedudukan ataupun kendalian litar itu. Ya, baik. Pada rajah yang pertama hingga ke 3, komponen-komponen yang digunakan adalah sama. Cuma kendalian ataupun kedudukan injak 4-3 itu berbeza. Baik. Kalau kita lihat, ini ialah silinder dui tindakan. Ketiga-tiga rajah ni ada silinder dui tindakan. Ini ialah injak penghad. Ini ialah injak kawalan arah 4-3. Ini ialah injak pelega tekanan. Ini ialah injak penyekat sehala. Ini ialah pam hidrolik. Ini ialah motor elektrik yang akan memicu pam hidrolik. Di bawah sini ialah penyaring ataupun penapis, dan yang terakhir ini ialah tangki simpanan bendalur hidrolik. Baik. Injak kawalan arah 4-3 ni menggunakan kawalan ataupun kendalian jenis tuil. Baik. Kalau kita lihat pada injak kawalan arah 4-3 ni, 3 itu ialah 3 kedudukan. Ini ialah kedudukan 1. Ini ialah kedudukan neutral. Dan ini ialah kedudukan 2. Baik. Kita akan jelaskan satu persatu bagaimana kendalian litar ini apabila injak kawalan arah 4-3 berada pada kedudukan 1, kedudukan neutral dan kedudukan 2. Baik, yang pertama kita lihat dulu rajah yang pertama ni, iaitu pada kedudukan neutral. Injak 4-3 berada pada kedudukan neutral. Maksudnya berada pada kedudukan neutral ialah litar ini ataupun talian pada litar ini tersambung pada bahagian tengah ni. Bahagian tengah ni dipanggil kedudukan neutral. Kesemua litar ataupun talian sambung pada bahagian neutral. Baik. Kedudukan neutral. Pertama, apabila kita nak menjelaskan kendalian suatu litar, ini langkah-langkah bagaimana untuk menjelaskan kendalian litar tu. Kita terus tengok dekat sini. Yang pertama, diterangkan apabila pam dihidupkan. Litar ni hanya akan berkendali apabila pam tu dihidupkan. Apabila pam dihidupkan, bendalur akan disedut oleh pam melalui penapis terus ke injak kawalan arah 4-3. Yang kedua, dari injak 4-3, bendalur bertekanan akan berhenti mengalir. Kalau kita tengok di dalam rajah ni,
gambar rajah lita ni. Bendalih hidrolik daripada tangki simpanan disedut oleh pam naik ke atas melalui injap penyekat sahala, naik ke atas sampai kat situ. Dia tak lepas pun ke atas sebab tertutup. Tertutup. Jadi dia akan pusing dan kembali balik ke tangki simpanan. Jadi pada waktu ini lita ni tidak berfungsi, ataupun dengan lebih tepat lagi, silinder dui tindakan tu tak berfungsi, tak bergerak ke mana-mana. Dia berada dalam keadaan berhenti. Dalam keadaan berhenti. Baik, kita tengok yang ketiga. Pada masa ini, omboh pada kedudukan statik dan tiada pergerakan berlaku. Seperti yang saya jelaskan tadi, silinder dui tindakan tu tidak berlakunya pergerakan pada omboh. Tidak berlakunya pergerakan pada omboh. Keempat, omboh di dalam silinder boleh berada pada mana-mana kedudukan di dalam silinder pada tahap omboh tersebut dihentikan. Baik, kita tengok pula gambar rajah lita yang kedua. Apa beza dia? Bezanya ialah kedudukan injap kawalan arah 4-3. Sekarang ini injap ni berkendali pada kedudukan 1. Pada kedudukan 1. Di mana bendalih hidrolik dibenarkan untuk mengalir, untuk memasuki ke dalam silinder dui tindakan melalui penghad. Melalui penghad ni, penghad. Baik. Sementara bendalih yang berada di belakang omboh ni akan keluar daripada silinder dan mengalir semula ke tangki simpanan melalui injap 4-3. Kita lihat keterangan dia, kendalian dia dengan lebih tepat. Baik, pada kedudukan 1. Apabila pam dihidupkan, bendalih akan disedut oleh pam melalui penapis terus ke injap kawalan arah 4-3. 2. Dari injap 4-3, bendalih bertekanan akan mengalir melalui injap kawalan aliran dan terus ke dalam silinder bahagian kiri. Seperti yang saya lukis tunjuk tadi. 3. Bendalih itu akan menolak omboh ke kanan. Baik. Dekat sini, apabila bendalih hidrolik masuk di bahagian ini, dia akan menolak omboh ni bergerak ke sebelah kanan. 4. Bendalih pada ruang silinder sebelah kanan akan keluar disebabkan tekanan omboh. Yang ini saya dah jelaskan tadi. Apabila omboh ni bergerak ke sebelah kanan, bendalih yang berada di dalam ni, di dalam silinder di belakang omboh tadi akan keluar. Akan keluar mengalir semula ke tangki simpanan melalui injap 4-3. 5. Bendalih tersebut akan keluar melalui injap kawalan aliran dan ke injap 4-3 dan terus ke tangki simpanan. Bendalih daripada mana? Bendalih yang berada di sebelah belakang omboh tadi, yang ditolak oleh omboh tadi. Okey.
Seterusnya kita lihat pada rajah yang ketiga. Baik, pada rajah yang ketiga ni beza dia ialah kedudukan injap kawalan arah 4, 3. Ya. Ini kedudukannya sekarang. Dia berada pada kedudukan 2. Tadi awal tadi kita dah jelaskan injap ni ada 3 kedudukan. Ini kedudukan 1. Yang tengah ni kedudukan neutral dan di sebelah kanan ialah kedudukan 2. Jadi ini sekarang ni lita 3 ni, gambar rajah lita 3 ni berada pada kedudukan 2. Dia punya injap kawalan arah 4, 3. Baik, kita lihat keterangan dia. Kedudukan 2. 1. Apabila pam dihidupkan, bendalih akan disedut oleh pam melalui penapis terus ke injap kawalan arah 4, 3. Kalau kita tengok poin yang pertama ni, pada ketiga-tiga kedudukan neutral, kedudukan 1, kedudukan 2 ni, ayatnya sama je. Jadi kalau dalam soalan minta diterangkan, kita kena terangkan berulang-ulang, tak apa. Sebab kendalian dia memang dah macam itu. Baik, yang kedua, dari injap 4-3, bendalih bertekanan akan mengalir melalui injap kawalan aliran dan terus ke dalam silinder bahagian kanan. Baik, saya rasa di sini ada sikit kesilapan. Dari injap 4-3, bendalih bertekanan akan mengalir melalui injap kawalan aliran. Baik, di sini di sebelah kanan ni tak ada injap kawalan aliran. Okey. Injap kawalan aliran berada di sini. Berada di sebelah kiri ni. Ni injap kawalan aliran. Okey. Kalau kita lihat tadi, ayat tu kata dari injap 4-3, bendalih bertekanan akan mengalir melalui injap kawalan aliran dan terus ke dalam silinder bahagian kanan. Jadi dekat sini kita betulkan, ya. Kita buangkan ayat ini. Dari injap 4-3, bendalih bertekanan akan mengalir terus ke dalam silinder bahagian kanan. Kita buang melalui injap kawalan aliran dan ni kita buang kan. Dia yang ini tadi betul. Yang lita yang kedua tadi betul. Lita yang kedudukan 2 ni salah ayat ni, ya. Baik, dia tak melalui injap kawalan aliran. Tak ada injap kawalan aliran kat situ. Baik, kita tengok. Tadi bendalih hidrolik tadi mengalir daripada tangki simpanan naik ke atas. Tengok kat sini. Anak panah ikut anak panah. Dia ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan. Dia injap 4-3 ni, peranan dia menukarkan arah pengaliran bendalih. Itu sebab nama dia injap kawalan arah. Dia menukarkan arah pengaliran bendalih hidrolik. Tadi dari sebelah kiri, sekarang pengalirannya ke sebelah kanan. Ke mana dia pergi? Ke sini. Masuk sini. Kemudian dia akan menolak omboh ni ke sebelah kiri. Apa jadi bendalih hidrolik di sebelah kiri ni? Dia akan keluar, ditolak oleh omboh dan melalui injap apa ni? Injap kawalan aliran. Kat sini baru ada dia melalui injap kawalan aliran. Dan
kembali ke tangki simpanan melalui injap kawalan arah 4, 3. Okey. Kita tengok seterusnya. Nombor 4, bendalir pada ruang silinder sebelah kiri akan keluar disebabkan tekanan omboh. Ni kena tambah dekat sini. Bendalir pada ruang silinder sebelah kiri akan keluar disebabkan tekanan omboh melalui injap kawalan aliran. Ni baru melalui injap kawalan aliran. Yang kelima, bendalir tersebut akan keluar melalui injap kawalan aliran dan ke injap 43 dan terus ke tangki simpanan. Baik, dekat ayat kelima ni pun dah disebutkan bendalir tersebut akan keluar melalui injap kawalan aliran. Kalau ayat keempat tadi tak ditambah pun tak apa, sebab ayat kelima ni dah ada dijelaskan. Saya nak terangkan sedikit lagi berkenaan dengan injap kawalan aliran. Dalam litar ni kita tengok ada injap kawalan aliran. Ni injap kawalan aliran ni. Apa fungsi dia? Fungsi dia mengawal pengaliran bendalir hidrolik. Apabila bendalir hidrolik melalui dia macam ke arah ini ataupun ke arah ini, bendalir hidrolik tadi kadar aliran dia akan dihadkan, mengikut apa yang telah dilaraskan pada injap tu. Jadi apabila aliran bendalir hidrolik tadi telah dikawal, dia akan menyebabkan pergerakan omboh di dalam silinder ni juga akan terkawal. Maksud dia terkawal ialah sama ada dia laju ataupun perlahan. Kalau dilaraskan injap kawalan aliran ni supaya dia bergerak perlahan, maka omboh itu akan bergerak perlahan. Jika dilaraskan pengaliran bendalir hidrolik tadi laju sikit, maka pergerakan omboh tadi akan laju sikit. Begitu fungsi injap kawalan aliran dalam litar ni. Kalau kita tengok dalam litar ni, bendalir hidrolik ni sama ada dia keluar ataupun masuk, pengalirannya sama. Dikawal. Dikawal. Saya rasa setakat itu saja penjelasan saya dalam contoh litar skema yang berada di muka surat 194. Saya harap murid-murid semua telah faham dengan penjelasan saya.